Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga kita dapat kekal taat pada Allah taala sampai hari kita mati menghadap Allah taala dalam keadaan taat pada Allah taala, dalam keadaan patuh pada Allah taala, dalam keadaan Allah redha pada kita, dapat capai husnul khatimah. Alhamdulillah, tinggal lagi sebulan lagi nak bulan puasa tuan-tuan ya. Sebagai tanda kegairahan kita nak bulan puasa, kita dah boleh plan lah nak atur ibadat kita. Dah boleh plan apa, nak tarawih di mana, nak tarawih baca apa, nak baca Quran waktu apa. Begitu ya. Buka nak jamuan apa, nari menu apa, itu tak boleh. Okey ya. Jadi apa tentang ibadat-ibadat kita dah mula atur semuanya begitu. Dah mula rencanakan, rancangankan ya. Nanti apa jadi apabila jumpa Ramadan kita laksanakanlah. Dah mula plan, dah mula tepikan duit untuk nak sedekah berapa banyak untuk Ramadan ini. Semuanya tu. Kalau tak di plan nanti tak terkeluar duitnya untuk belanja-belanja. Tetapi kalau kita ada plan semua, nanti untuk dalam Ramadan kita dapat seronok, kita dapat dah semuanya ni begitu ya. Semua kita dah plan semua. Tentang buka puasa, suka saya cadangkan. Kita kalau dalam puasa ya, saya kalau ceramah puasa, saya sebut 4 perkara. Mesti ada, tak boleh ada. Biar banyak, biar sikit. Pegang itulah. Mesti ada ilmu puasa. Tahu niatnya, tahu batal haramnya, tahu fadilat, tahu apa makruh-makruhnya, tahu perkara-perkara yang merosakkan, itu tak boleh tidak. Ilmu puasa mesti kena ada. Kalau tak ada ilmu puasa, kadang-kadang tak sah pun puasanya. Ilmu puasa mesti ada, tak boleh tidak. Sabda baginda, wala tajhal, dalam bab puasa ni, jangan menjahili hukum puasa. Kemudian tak boleh ada, mesti ada ilmu puasa. Tak boleh ada dosa dalam puasa. Baik siang hari, baik malam hari. Bukan malam saja ya. Boleh apa siang aja kena jaga ya. Malam pun kena jaga juga ya. Lantaran siang kita jaga, malam kita dapat berkatnya. Lantaran malam kita jaga, besok siang kita dapat lagi berkatnya. Begitulah dia rolling senantiasa ya. Jadi tak boleh ada maksiat dalam puasa. Maksiat mata, maksiat mulut. Puasa kok sambil tengok TV, gambar perempuan berlakon apa semua tu. Tak boleh. Puasa kok telinganya dengar segala lagu-lagu semua, tak boleh ya. Dengar lagu-lagu tak boleh kita dalam puasa ya. Tak boleh. Baik. Jadi tak boleh ada maksiat dalam puasa. Biar banyak, iaitu amal-amal dalam puasa. Itu dah kita bilang, iktikafnya, baca Qurannya, dah cadang nak khatam berapa kali, berapa surah nak baca, apa semua ya. Semuanya itu berapa banyak nak derma, itu biar banyak dalam bulan Ramadan. Banyakkan amalan-amalan. Amalan fardu dapat pahala 70 fardu. Amalan sunat dapat pahala fardu. Allah, dalam bulan puasa. Bayangkan kalau kita sembahyang zuhur berjemaah, sembahyang zuhur macam apa berjemaah kali 27. Pakai siwak kali 70. Pakai serban kali 70. Dalam jemaah kali 27. Kemudian dalam bulan Ramadan macam 70 kali semuanya itu. 70. Kalau 70 kali kita hanya buat kat rumah, sembahyangnya sendiri, sembahyang pun lambat waktu, pakai baju pun t-shirt dengan lengan pendek, dengan tak bersongkok. Ya, kau punya kali 70 pun 70 yang tak karuan jugalah. Begitu ya. 70 yang long lay juga ya. Jadi kita naikkan. Biar banyak amal ibadatnya, biar kemas amal ibadatnya. Sebab itu plan dari sekarang. Dan biar sedikit kesedapan dunia. Kesedapan dunia yang harus. Kesedapan dunia yang harus. Termasuklah pakai yang indah. Tak bagus dalam bulan Ramadan. Pakai yang indah-indah. Biar yang bulan puasa tu yang kusut dan berdebu macam haji. Terbalik ya, kita nak pergi anak Ramadan, tepah gamis lah, beli serban baru lah, syal baru. Bukan. Pakai apa saja yang ada ya. Kan katanya puasa menjiwai orang fakir miskin. Wah, begini fakir miskinnya lapor. Baju tak kayak fakir miskin. Buka tak kayak fakir miskin. Ya, buka dan pakaian pun biar kayak fakir miskin. Jadi apa segala kesedapan dunia, sehingga kan alim-alim ulama, Imam Haddad mengatakan kalau dalam bulan Ramadan mereka meninggalkan adat-adat. Mereka lebihkan ibadat. Adat-adat tu apa? Maulid. Adat-adat habaib bukan ronggeng zapin. Adatnya tu maulid, hadrah. Bulan puasa tak ada. Ada apa? Ratib adalah
Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Sampai begitu. Sampai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bulan puasa jabatan fatwanya tutup. Nak tanya lepas hari raya. Kecuali yang penting-penting aja dia jawab. Yang lain semua dia konsentrasi. Sebab itu Imam Syafi'i kalau bulan puasa tak banyak baca Quran. Sampai dekat 2 kali aja. 2 kali khatam 1 hari. Jadi sepanjang Ramadan 60 kali khatam. Begitu ya. Jadi konsentrasi bulan Ramadan tu bulan Al-Quran. Sampai begitu sekali ya. Jadi adat-adat mereka tu maulid pun tak ada. Adat-adat mereka tu semuanya yang berhubung kait dengan Ramadan sahaja. Berhubung kait dengan Ramadan, alim-alim ulama. Pakaian yang sederhana. Makan pun begitu. Buka puasa, kalau boleh makan puasa, Imam Haddad bilang, lapar tu adalah fadilat besar. Dengan lapar, syaitan punya perjalanan dalam darah kita tercepit. Dengan lapar, jiwa jadi hening. Dengan lapar, jiwa jadi tipis. Dengan lapar, ibadat jadi enak. Dengan lapar, boleh jadi ikhlas. Dengan lapar, boleh jadi cerdas. Dengan lapar, boleh macam 10 fadilat lapar. Kita dah raih, buka kok kita batalkan dengan makan semau-maunya. Badok ya. Tak boleh ya. Buka, kekalkan itu. Kalau boleh, kurangkan makan kita. Bukan lebih tau. Kurangkan. Biasa cedok nasi gitu, kurangkan 1 sudu pun jadilah. Kalau tak boleh kurangkan, jangan lebihkan. Jadi buka pun gitu. Kenapa kita nakkan kerohanian itu yang kita sudah build, kita sudah bangunkan ketika siang hari Ramadan, sudah terbina kerohanian kita. Kita nak gunakan kerohanian itu untuk menghadap Allah Ta'ala 20 rakaat pada sembahyang tarawih. Kita tengoklah nanti macam mana. Kalau kita jaga kita punya siang Ramadan bukanya sederhana, tengok kita punya tarawih. Enaknya boleh menangis. Padahal ustaznya baca biasa juga wal asri alhaqumut takatsur. Tapi kita kok boleh insaf, kita kok boleh enak, kita boleh sunut. Nanti malam kita boleh baca Quran dengan tadabbur. Kalau buka punya kesan kita sederhana. Buka suka saya cadangkan ya. Buka cadangkan tuan-tuan sekalian, cuba Ramadan style zuhud. Ramadan style salihin. Yang ada orang beli Ramadan umrah, keluar duit ribu-ribu pergi Mekah. Yang ada orang Ramadan Hadramaut. Kita pun boleh dapat Ramadan cara rohani. Cuba buka kurangkan. Tahun ini kita kempenkan ya. Buka kurangkan untuk meraih kerohanian puasa. Siangnya bawa ke malam, malamnya bawa ke siang, malamnya bawa ke siang, siangnya ke bawah. Begitulah setiap hari ya. Sampai kemuncaknya pada hari raya, jiwanya sudah hening. Buka 1 lauk tok. Nyari nasi asam pedas dah. Sayur goreng pun tak ada, sambal pun tak ada, gereh pun tak ada, telur asin pun tak ada. Nasi gereh tu apa gereh? Gereh apa? Ikan kering. Orang Melayu ikan kering. Gereh pun tak ada. Sambal pun tak ada, ulam-ulam pun tak ada. 1 lauk tok. Lauk tok tu apa? 1 lauk sahaja. Asam pedas umpamanya. Besok nasi kari ayam. Itu dah enak tu, dah lebih daripada enak. Tok sudah. Jangan macam-macam. Try dalam Ramadan. Dan makanya kita kurangkan. Ya Allah, nanti kita buka boleh berlinang air mata kita tu. Bukan berlinang pasal sikit makanannya. Berlinang pasal apa? Pasal kerohaniannya. Sebab Nabi dah bilang bagi orang berpuasa tu 2 kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Gembira berbuka tu buka harian dan juga pada hari raya. Nanti dia buka boleh rohani dia tu naik, dia boleh syukur, ya Allah aku kok dapat puasa, alhamdulillah, dapat teguk air, alhamdulillah dapat makan. Tengah buka tu air matanya boleh berlinang keinsafan. Ya Allah, ya. Buka. Satu nak tambah sikitlah buah-buahan. Ni hari ada buah-buahan, ada betik ke. Besok tambah sikitlah manis-manisan. Sunnah juga ada kolak. Satu aja. Tapi lauknya satu sahaja begitu ya. Saya cadanglah kaum ibu. Saya kalau nak bulan puasa, saya dah masak saya simpan dalam botol, simpan dalam fridge. Sambal tumis, sambal lado, sambal hijau. Semua dah simpan. Jadi senang. Sambal aja senang. Jadi hari masak nasi putih, ayam goreng, lawankan sambal lado. Dah lah. Besok nasi putih, ikan kering, lawankan sambal hijau. Dah lah. Besok nasi rebus telur, masukkan dalam sambal tumis. Dah lah. Cukuplah. Jadi senang tu juga rolling sampai akhir Ramadan. Kadang-kadang masak kari, kadang-kadang masak kuah lemak. 1 hari 1 lauk tok. Terakhir. Jadi puasa ini boleh buatkan. Dan segala apa persiapan hari raya baik kau buat sekarang.
langsir, kusin, baju tempat sekarang. Bukan pasal tak menyempat, pasal Ramadan aku tak nak berdedai di pasar-pasar raya. Aku tak nak bulan-bulan puasa Ramadan aku di bazar-bazar cari langsir, cari apa semua. Jangan. Tentang apa kuih rendang tu tak boleh tidaklah, takkan nak buat sekarang ya. Itu pun nanti. Tentang kuih hari raya pun beli sudah. Tapi tak sama kalau Ramadan awak luput. Tapi tak muai, tetapi ibadat awak pun tak muai nanti ya. Sikit lebih kurang sudah pun raya-raya jugalah, raya-raya juga ya. Beli aja sudah. Waktunya tu fadilat Ramadan. Waktu Ramadan dan waktu usia kita. Mungkin Ramadan ini penghabisan kita tau. Kok dihabiskan dengan bikin kuih tat, itu saja ya. Jangan ya. Maka sederhana. Untuk apa hari raya, apa boleh disiapkan sekarang, siapkan sekarang. Sebab itu kita bilang, dalam bulan puasa, apa-apa yang barang yang kita patut pergi pasar raya, nak beli sabun, nak beli sempu, nak beli apa, baik beli sekarang. Jadi bulan puasa tak banyak masak, masuk-masuk tempat itu semua. Tak bagus ya. Tak bagus ya. Jadi bulan puasa mengurangkan keperluan kita masuk ke pasar raya. Semua apa yang boleh dibeli, beli sekarang begitu. Jadi dalam Ramadan hanya yang perlu-perlu saja. Beli bekalan. Lauk-lauk yang boleh tahan, simpan, tahan, fridge saja. Bikin apa rempahnya. Kita bilang tadi apa? Sambal tumis, sambal lado, sambal hijau, sambal rendang. Apa pun boleh juga. Senang. Jadi kita tinggal buat makan-makan flavor aja gitu. Rasulullah makan dengan tamar ajalah. Makan dengan tamar saja pun boleh ya. Begitu. Kita begitulah. Sederhanakan Ramadan kita, nanti kita tengok dari Allah Ta'ala kerohaniannya tidak sederhana. Kerohanian tidak sederhana. Itulah matlamat puasa. Itulah matlamat puasa untuk memakitkan kerohanian kita. Kan matlamatnya la'allakum tattaqun, supaya kamu beroleh takwa. Takwa tu dalam hati. Hati tu kalau terpaling kepada keduniaan, dia tak takwa kepada Allah Ta'ala. Dan takwa tu boleh diraih dengan lapar. Dengan lapar boleh dapat takwa. Maka ketika buka tu disederhanakan. Dan Ramadan tu dikonsentrasikan. Tengok Imam Syafi'i tadi, fatwa-fatwa pun dia tak sibuk. Kok kita asyik pasar raya. Apa yang boleh kita siapkan sekarang, siapkan sekarang. Biar relax dalam bulan puasa dengan baca Qurannya, dengan baca kitabnya, dengan etikafnya, semuanya begitu ya. Orang kalau sampai pergi umrah bulan puasa tu kan ambil cuti, kan tak kerja namanya ya. Kita begitu. Kita apa begitu? Minta maaf. Kalau orang-orang yang meniaga, kalau boleh tutup. Kan kedai awak sendiri. Orang yang kerja pun boleh ambil cuti, kok yang itu kita terbalik makin bulan Ramadan makin banyak ya. Jangan kalau orang tuan-tuan yang ada kedai semua, cuba Ramadan tahun ini lawan hawa nafsu. Kalau kedai anda biasanya buka bulan Ramadan makin lewat gitu, bulan Ramadan paling-paling tidaklah 1 minggu 3 hari lah awak tutup, hanya pukul 3 petang dah tutup. Pasal apa, nak konsentrasi ibadat. Bukanya pun lewat sikit. Kemudian penghujung-penghujung Ramadan 5 hari tutup. Umpamanya lah, kalau setengah orang memang Ramadan mereka tutup saja. Ramadan kerana konsentrasi ibadat ya. Konsentrasi ibadat. Terbalik kalau di Mekah tu driver taksi, kalau dia punya kerja 2 musim. Musim Ramadan, musim haji. Jadi bulan lain semua dia relax. Terbalik, patut musim-musim ini kau ibadat. Musim-musim ini kau ibadat. Orang kita ya banyak gitu. Kalau orang yang susah tu lain cerita lah ya. Bulan Ramadan baru nak cari kelebihan sikit, nak jual bazar, nak apa tu lain cerita lah ya. Tapi kalau semuanya dah cukup, nak cari kelebihan, bahkan dengan Ramadan, kelebihan dari Allah Ta'ala tu lebih utama. Kalau memang orang kesempitan ya, Ramadan lah dia nak bernapas ya. Macam dululah mak kita kan susah juga akan semua. Bulan Ramadan lah meniaga apa semua begitu ya. Itu cari nak kelebihan untuk sekolah anak, itu kira nak bukan untuk mewah tau, untuk nak hidup saja. Itu apa nak buat ya, kita dalam kesempitan. Kalau semua dah cukup sengaja Ramadan, bahkan ambil cuti kerja, buka meniaga dekat bazar itu semua, sayang. Tak bagus, sayang ya. Sayang Ramadan yang meniagalah dengan Allah. Rayalah keuntungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurangkan kelazatan dunia yang harus dikurangkan dalam bulan puasa. Ingat, telinganya jangan dengar radio saja bulan puasa. Itu kan ada suara bidu wanita, itu kan ada lagu-lagu pantun kasih, itu kan ada alat muzik. Tak boleh. Ingat ya, lagu semuanya harus. Tetapi tengok yang mendendangkan tu biduan ke bidu wanita. Kalau kita orang lanang tak boleh dengan bidu wanita. Pian buang semua tu apa lagi? Siapa lagi? Pian buang, seripa ini, semua tu tak boleh. Tu kan perempuan. Kenal pian buang? Kenal? Masih kenal ya.
Ada orang sekarang tak kenal piang buang. Apa? Kenal piang buang? Tak kenal. Budak-budak baru tak kenal piang buang. Popular gitu dia tak kenal, ya gitu ya. Kita laki-laki boleh dengar apa? Dahlan Zainuddin, Latif Ibrahim. Kenal Dahlan Zainuddin? Kenal? Dia maknanya tak muda sangatlah. Kalau budak-budak muda begitu ya. Itu pun seni katanya. Seni kata lagunya apa? Mari menari, mari berdansa di malam minggu. Bulan puasa kok malam minggu? Mari kita duduk bermata air di bawah bulan. Semua itu tak boleh itu semua tu. Itu lagu-lagu menjurus kepada zina. Na'udzubillah min zalik. Alat muziknya. Kalau sini katanya mari masak ikan pais, boleh. Mari angkat air dalam baldi umpamanya, kalau ada lah sini kata gitu, agak orang tak beli lagunya lah ya. Itu sini kata boleh. Kemudian alat muziknya tak ada lain mengiringi kompang. Itu kaset garanti tak laku. Begitu ya. Allah begitu. Jadi ialah kan enakkan hiburan. Jangan lupa ibadat itu ada pahala. Jangan lupa di situ ada nama yang namanya nafsu. Jangan lupa itu yang ada namanya yang tipu daya. Jangan lupa itu ada namanya hisab. Jangan lupa itu ada namanya nanti depan Allah Ta'ala dipersoalkan, ada nama yang halal, ada yang namanya haram. Kena ambil kira semuanya itu. Kalau kita orang beriman, ya, semuanya itu bukan kita dengki sangat awak dengar radio, awak tengok TV, tak boleh semua itu. Semua aneh-aneh atau biasa kita dengar orang kalau nak bulan puasa dia dah siapkan Hindustannya segini. Yang zaman-zaman dulu punya semua keluarkan CD Hindustannya tu. Kan Hindustan kan 2-3 jam. Lepas Zuhur aja dia tengok Hindustan. Habis dah dekat pukul 5, ada nangis-nangis tengok Hindustan, baru siap-siap untuk buka. Jadi to kill the time. Astaghfirullahalazim, kill the time. Allah, kill the pahala. Ada orang kalau bulan puasa lah, kalau dulu lah ya, segala bulan puasa kaum ibu jaga. Nanti segala mangkok keluar. Mangkok laici lain, mangkok kolak lain, mangkok bubur lain. Alah, semuanya tu. Semua bulan puasa semua keluar, semua berdiri nanti untuk buka semua dah siapkan. Tak bagus. Kuih-kuih yang tak ada keluar dalam bulan Ramadan keluar. Tak bagus. Semuanya begitu ya. Tak bagus ya. Tak bagus. Yang ada orang pula ni semua kita dah tua jadi kita macam-macam tengok kerenah orang juga ya. Yang ada orang asal bulan Ramadan aja pergi piknik. Tahu bulan Ramadan aja pergi pantai. Pasal saking kan tak ada kerjanya, saking kan boringnya, bulan lain dia tak pergi, bulan Ramadan kok pergi pantai duduk gitu saja. Allah, kan buang-buang waktu ya, ngeceh-ngeceh waktu ya. Habiskan ibadat lah, iktikaf dia kat masjid dia. Bulan puasa aja pergi piknik. Terus bulan puasa duduk piknik kat tepi pantai, duduk baring saja. Allah, ada orang begitu semua tu. Bulan puasa saja pergi pantai Changi. Naik bas Singapura pantai Changi lah ya. Pergi pantai Changi. Duduk pasal apa? 2-3 kali pergi pantai Changi. Sepanjang tahun tak ada Changi, kecuali Ramadan aja pergi pantai Changi. Allah. Ada orang yang kayak begitu ya. Allah, sangkingkan apa? Sangkingkan rimasnya dalam bulan puasa sampai pergi pantai siang-siang hari. Allah. Semua kita biasa jumpa gitu. Itu orang. Kita pula macam mana? Kita kena jaga dengan sebaiknya ya. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا